Jadi kita perkenalkan bersama kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Abdul Rahim bin Haji Matusin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi tuannya 24 hari bulan ya kita akan sama-sama menyambut ya sebutan ulang tahun Hari Kebangsaan negara Brunei Darussalam yang ke-40. Jadi tuan pada tahun 1984 adalah merupakan pembaca ikrar pertama ni. Jadi 40 tahun yang lalu. Ya. Jadi mungkin boleh tuan kongsikannya mana setaku orang pertama mengempelai bacaan ikrar pada tahun 1984. Dapat tuan ya tadi ceritalah sedikit tuan imbas kembali detik bersejarah tersebut tuan. Silakan. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya menjawab soalan kita, Mating saya terlebih dahulu ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei kerana sudi menjemput saya di wawancara dan berkongsikan pengalaman saya semasa pada 23 hari bulan Februari 1984. Pada ketika itu saya masih berumur 19 tahun. Wah, 19 tahun ya. Masa itu menuntut di Maktab Duli Pira Muda Al-Muhtadibillah, kami Sixth Form Center di Kadung. Dan pada masa itu saya juga macam masa itu di Sixth Form saya menjadi ketua penuntut dan juga pengurusi jawatan kuasa asrama masa itulah. Jadi memang macam saya benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terpilih untuk menjadi pembaca ikrar yang pertama. Macam langsung saya menyangkalah akan terpilih itu pasal pada hemat saya pada ketika itu banyak lagi orang yang lebih cemerlang dari saya lah. Dan setelah terpilih itu bagi saya menjadi satu amanah pelanggan, amanah yang harus saya pikul kerana pada hemat saya pada ketika itu saya bukan saja membaca ikrar tetapi mengapalai bacaan ikrar yang harus diikuti oleh para peserta dan juga seluruh rakyat Brunei yang ada di stadium pada ketika itu. Jadi itu bagi saya adalah satu tanggungjawab lah. Jadi bagi saya harus macam membaca dengan terang, lantang, nyata. Dan juga macam kalau saya membaca tu baris-baris yang saya baca mesti hati-hati, pasal dia akan kena ikuti oleh orang. Itulah yang manulah. Dan juga macam ada satu kejadian lucu juga, bukan di stadium masa itu tapi di rumah. Di rumah saya masa itu. Saya tinggal di Kampung Lorong Dalam, di Kampung Air. Arwah mak saya masa itulah kan National Day itu live kan. Jadi diorang melihatlah dari awal sudah sampai part saya tu. Dia berani melihat bawah. Kawan dia berani takut dia lari masuk ke dalam bilik. Dan saya pun kena ceritakan oleh my father je. Dia kenapa kau masuk ke dalam takut kunya salah dia baca. Nervous kan takutnya tersasul kan semua itulah. Tapi berdoa ya mudah-mudahan dah dapat alhamdulillah lah. Alhamdulillah sudah menjadi listan sejarah. Masya-Allah ya dipermudahkan dan juga dilancarkannya. Pada tahun yang lalu tuan merupakan orang pertama atau pembaca ikrar pertama pada kemerdekaan 1984 yang 40 tahun yang lalu masya-Allah ya. Jadi kita pun sangat berbangga kerana kita ni ada rezeki ya untuk bertemu dengan tuan sendiri pada hari ini ya. Dan juga menjadi seorang pembaca ikrar pertama memang sudah tentunya memang menjadi satu detik bersejarah bukan saja kepada tuan sendiri tapi juga seluruh negara kita. Dan Intan tadi berkesempatan juga tadi bertanyakan juga tuan ini banyak alumni juga tadi. Alumni kita daripada pagi juga. Memang pencapaian yang cukup mantap lah ya. Jadi oleh demikian ingin kami ketahui tuan berumur 19 tahun pada ketika itu bagaimana kriteria ataupun pemilihan seorang pembaca ikrar pada ketika itu dan sehingga kan tuan yang dipilih. Pada ingatan saya pada ketika itu semua ketua penuntut di sekolah-sekolah menengah dan institusi tertinggi dikumpulkan. Masa itu saya mewakili pusat tingkatan 6. Ada juga daripada Maktab Sains. Masa itu universiti belum ada. Universiti 85 kan, so belum ada. Maktab Program Agama masih masa ini KUPSB, semualah ketua penuntut di sekolah menengah dikumpulkan. Dan kami disuruh membaca sampel ikrar, bukan ikrar Hari Kebangsaan tapi just sampel ikrar untuk membaca. Kena suruh berdirilah macam tu.
Masa tu kalau saya masih ingat pemilihan itu diketuai oleh yang berhormat Bin Ustaz Haji Badruddin. Masa tu beliau masih lagi menjadi pengarah Jabatan Penerangan masa tahun 1984. Dan 5 orang telah dipilih, seorang pembaca dan 4 orang yang mengiring, 2 lelaki dan 2 perempuan. Ataupun backup lah tu, just in case saya dipilih membaca, kalau sekiranya masa tu saya mungkin dah berlaku apa semua, ada yang backup itulah. Tapi masa tu itu seorang pembaca Iqra, dan yang berjalan di belakang pembaca Iqra tu 4 orang, 2 lelaki dan 2 perempuan. Unlike masa ni ramai kan? Ramai. Masa tu itulah. Dan pun ada macam kriteria yang lain yang setahu saya lah. Itu sejak kami dikumpul, ketua penuntut dikumpulkan untuk memilih daripada sana. Itu yang kriteria ini. Baik, cuba menarik dengan pengisian berkenaan antara pemilihan berkenaan. Jadi rasanya sebelum kita melanjutkan kepada soalan seterusnya, Tuan Penerbit ada memaklumkan untuk kita ni menyaksikan sedikit paparan video ini. Jadi kepada Auda, kita ni imbas kembali bersama untuk menyaksikan semasa Hari Kebangsaan ataupun semasa Iqra tersebut dibacakan. Kita ikuti bersama pada tahun 1984. Dan dengan bersyukur Ikrar kebangsaan di atas limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kami bernegara merdeka penuh berdaulat yaitu negara Brunei Darussalam. Maka pada hari kebangsaan ini yaitu pada 23 Februari 1984 bersamaan 21 Jamadil Awal 1404 kami berekrar akan bersatu padu dan menumpukan taat setia di bawah pimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita mendengar perjuangan kita ni kaum muda juga Imam Omar ya. Tapi Alhamdulillah itu di Stadium Negara Sabah ya, tuannya. Jadi tuan semasa membaca Iqra tersebut, jadi kalau kita lihat tadi tidak membaca teks tuan macam berhafal, macam mana? Sebenarnya pada yang ikut ingatan saya lah masa tu, tidak ada pulang ada saya menerima arahan daripada pihak penganjur untuk mesti menghafal. Tidak pernah lah. Menghafal itu adalah inisiatif saya sendiri. Inisiatif sendiri. Kalau kita lihat tadi caption itu, masa membaca Iqra itu, tidak ada tempat untuk ada pentas Iqra itu. Tidak ada kena sediakan macam satu tempat untuk menaruh bacaan Iqra itu. Dan tidak ada scroll. Jadi masa kami latihan pun cuma tu je. Ada macam few latihan sebelum hari kebangsaan yang benar-benar itu. Jadi itulah saya terfikir, saya sebenarnya di paket saya ada pelanggan. Ada backupnya. Tersasul. Itulah in case. Tapi pada masa itu, ini juga bisa itu pakai kertasan untuk kan. So, akhirnya saya berazam, saya cuba apalkan. Dan macam, itulah macam bagi saya terpilih membaca Iqra itu seperti saya katakan tadi, satu tanggungjawab kepada negara, dan saya berazam membuat yang terbaik. Pasal masa itu saya masih ingat banyak tetamu luar negeri yang ada masa itu, banyaklah. Tinggal tu macam saya sebahagian daripada listahan sejarah. So itu telah orang kelebihan yang Allah telah beri saya. Jadi saya kata biarlah buat yang terbaik. Jadi itulah. Dan macam
latihan saya itu tuh macam kami ada latihan satu khusus khas untuk pembaca Iqra saja. Saya masih ingat tuh macam Pin Datuk Ustaz Badruddin pun melatih kami, dan juga Allahyarham Tuan Haji Sumaidus kami pun juga melatih kami masa itulah. Ada latihan yang khusus. Dan juga kami ada juga latihan yang mengikut peserta yang lain. Saya sendiri, saya dulu pernah ikut bahas dan sebagainya lah. Jadi ada sedikit pengalaman. Betul. Jadi setelah saya terpilih itu hari-hari saya buat latihan tu. Saya buat latihan membaca Iqra, apa saja Iqra lah. Saya baca depan my father, my mother, depan keluarga dan juga kawan-kawan. Dan kadang-kadang sebelum tidur depan cermin, depan cermin membaca sendiri. Itulah. Dan juga saya dulu mana ada handphone kan, betul. Ada CD, pakai kaset. Saya recording ada kaset, playback, dengar suara sendiri. Dengar suara sendiri. Macam itulah. Apa intonasi-intonasi yang perlu dikuatkan. Saya masih ingat tuh pesan Pin Ustaz Haji Badruddin dan juga Allahyarham Sumaidus kami, masa kan baca itunya, masa you naik saja pentas untuk membaca Iqra itu, you calm, tenang. Naik dan muka naik atas ke hadapan majlis. Itu saja bacanya. Dan baca, you mesti baca dengan itulah lantang, perlahan. Pasalnya orang kan semua mengikut. Dan baris-baris itu bising panjang wah. Betul. Kalau panjang ini je orang tak ikut tu. Betul. Itu saja pesan yang bestia, dan alhamdulillah itulah yang macam satu lagi doa. Macam saya saya punya ibu bapa yang memang tu tolong doakan hari-hari. Itu I think my mother takut tu. Tolong doakan supaya pasal durang pun tahu yang saya telah mengambil keputusan untuk menghafal Iqra itu. Dan perlu saya macam berkongsi di sini. Kan itu hari pertama, hari kebangsaan pertama. Jadi Iqra itu belum macam masih macam kadang-kadang sulit bah. I think kalau kita tidak silap saya seminggu ataupun seminggu atau 1 or 2 weeks sebelum benar-benar hari kebangsaan barutah yang keluar yang muktamad. Iqra yang muktamad. Jadi saya start menghafal dari sanalah. Itulah yang saya lakukan. Itulah usaha daripada Tuan sendiri. Memang kita menjadikan satu detik bersejarah bagi diri kita ni. Kalau saya Tuan sudah tentunya mandi dah basah. makan dia kenyang. Tidur dia kenyang. Memang akan memang susahlah rasanya ya dengan perasaan berkenaan bila berada. Memang kalau boleh dikongsikan ke Tuan, mungkin berapa orang pada ketika itu dalam berada di stadium? Kalau anda silap saya dalam 30 ke 40 ribu, pasal 40 ribu orang, pasal stadium tu penuh. Peserta juga ada juga orang rakyat ke bawah dili juga di sana, dan Royal Dutch itu memang penuh lah tu semua yang sebelah sana tu kan. I think it's full. The capacity is around 30 to 40,000. Baik, berkesempatan je Tuan kita saksikan kepada penonton kita ni di RFI Pagi pada ketika ini keadaan sekeliling di sekitar Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Dan juga kalau dilihat ini diadakan pada 23 Februari pada 1984 masih. Mungkin Tuan ada juga kesempatan semasa pengisytiharan kemerdekaan pada ketika itu. Mungkin ada sedikit kita ni ceritakanlah di kesempatan ini Tuan. Pengisytiharan saya juga berada di sana. Pasal kami pun kena pilih je lah di belakang hadrah tu. Kalau kita lihat tadi ada tu di belakang hadrah pada pengisytiharan kemerdekaan pada 1 bulan Januari 1984 tengah malam tu. Tengah malam 31 Disember tahun 1983 lah. Di Taman Haji Umar Saifuddin Bandar. Kalau tidak silap saya masa tu hujan tu. Rahmat lah, berkat rezeki. Hujan rahmat. Masa pengisytiharan tu hujan. Itu macam barangkali memang sajuk. Tapi ada keresahan pasal kita sebahagian dari sejarah. You part the history there kan. The making. Which is alhamdulillah lah. Saya di sana juga mengikuti pengisytiharan itu macam macam semangat tu ada, kejar tu ada juga macam itu. Tapi peranan saya cuma macam bagian hadrah tu lah dan di belakang di sana. Choir lah tu di sana. Itu yang menjadi anulah, yang menjadi ristaan saya, kenangan saya hingga kepada keluarga saya
Sampai bila-bila. Ya. Itulah. Berkesempatan juga semasa pengisytiharan, berkesempatan dan juga malah menjadi seorang pembaca ikrar yang pertama ni Intan. Ya, Alhamdulillah, Kalau Intan sendiri, mungkin kalau dipilih, bagaimana apa perasaannya Intan? Itu je lah Imam Maria, kerana menjadi salah seorang ataupun menjadi salah seorang yang termasuk dalam sejarah juga ya. Kemana kalau kita sendiri ya, kalau tuan sendiri pada tahun 1994 adalah berusia 19 tahun ya. Jadi kita percaya sahaja mungkin ketika itu tuan pun just try the best lah tuan dan alhamdulillah ya masih lagi ini menjadi salah satu ristaan sejarah ya setelah 40 tahun ya. Jadi tuannya mengenai dengan generasi sekarang ya, mungkin ada saranan dari tuan sendiri ya untuk generasi sekarang, bagaimana untuk kita ni sama-sama menanai kedaulatan dan juga kemakmuran negara ini tuan. Saya ada pengalaman sikit lah pasal sudah berkhidmat lebih kurang 20 tahun. Saya hanya ingin berkongsi macam apa yang saya selalu sarankan kepada anak-anak saya berkenaan dengan macam menanai tanggungjawab dan memastikan kemakmuran dan kedaulatan negara ni. Saya suka membaca buku juga. Jadi ada dan ini adalah saya sarankan selalu pada anak-anak saya, ungkapan ataupun yang pernah dikatakan oleh Presiden Amerika yang ke-35 iaitu John F. Kennedy. Saya bacakan sikitlah, katanya macamnya, ask not what your country can do for you, but you must be asking what you can do to your country. Yes. So I think bagi saya, dan saya selalu sarankan kepada anak-anak saya macam, dan barangkali kepada generasi belia yang ketani masa ni, mereka harus memfokuskan diri mereka ke arah pendidikan. Macam gigih, berusaha sendiri untuk meningkatkan kemahiran, memantapkan kemahiran diorang. Bukan saja dalam bidang kerjaya semata-mata, macam dalam bidang kehidupan, tingkatkanlah menyerang your self development itu penting lah. Dan I think bagi saya, jangan menunggu inisiatif pihak-pihak berwajib atau pihak-pihak berkenaan. Sendiri, ask yourself, apa yang you nak, apa kemahiran macam mana yang you maukan. Dan mungkin kalau sekiranya kita telah memilih sesuatu bidang itu, mungkin kita perlu membuat keputusan untuk membiayai kita sendiri. Tidak salah. Bagi saya itu penting. Belia pada masa ini harus berani, harus berinisiatif, harus inovatif. Jadi ketani tidak harus semestinya menunggu. Ketani mesti tanya diri tani sendiri. Dan kalau sekiranya terpaksa ketani ungkayahkan atas belanja ketani, kenapa tidak? Itu bagi saya penting lah. Baik, itulah ya sedikit kata-kata semangat daripada Tuan Haji Abdul Rahim juga. Oleh demikian Tuan, di kesempatan ini kita masih lagi mempunyai masa ni Tuan. Dari pandangan mata Tuan sendiri, ini sebagai kesedaran untuk kita ni semua lah ya. Bagaimana perbezaan, perubahan zaman berzaman, namun dikaitkan dengan negara Bumi Butuh kita ni dengan rakyatnya sendiri? Banyaklah perubahan-perubahan yang tani lalui. Macam dulu dah ada handphone, email pendadak, sekarang ni ada. Dan I think ledakan teknologi amat terlampau banyak. Kadang-kadang saya pun masa ni pun terpaksa adapt tu apa yang teknologi macam-macam sudah masa ni. Dan I think itulah yang penting ketani, terutama sekali belia. Because belia bagi saya memang adalah pemimpin akan datang. Generasi masa ni. Itulah macam terpaksa diorang keep up with apa yang terjadi pada masa ini. Secara yang tetapi kita ni harus melupakan budaya. Budaya Kemelayuan ketani, budaya, dan orang Brunei terkenal dengan adat resam. Ketani yang beradat. Bagi saya ledakan teknologi itu adalah penting. Meningkatkan kemahiran itu penting juga, seimbang lah tuan. Seimbang, tapi jangan lupa ketani terkenal dengan budaya dan adab resam. Bagi saya itu harus tadi pegang. Pasal saya kadang-kadang kalau saya keluar negeri secara bisnes dapat semana, saya bangga kadang-kadang kalau orang Brunei adat orang, saya bangga mendengar yang orang macam di Malaysia dan di mana-mana di Singapura, mereka kagum tentang adat resam tani.
Ya. adat Beraja Tani. Bagi saya tu, saya sendiri bangga tu adalah warisan yang harus Kekalkan. kekalkan. Tetapi at the same time kita ni mesti juga memikirkan, okey, kita ni tidak mau ketinggalan. Ya. Itulah bagi saya itulah peranan beliau. Mesti ada jati diri tu. Ya. Itu pentinglah bagi saya. Ya, jadi kemanapun kita ni berada, perlu kita ni mengekalkan ataupun membawa identiti kebudayaan kita ni ya. Betul. Jadi memang saya setuju dengan tuannya, di mana kalau kita ni tanyakan diri kita, apa sumbangan kita ni kepada negara ya. Betul. Ya, jadi tepuk dada, tanya selera ya. Betul. Dan jangan lupa untuk kita ni kalau disimpulkan tadi tuan ya, konsep ataupun falsafah Melayu Islam Beraja, apakah ia, fahamkah kita ni, dapatkah kita ni hayati. Berada di luar negara, pastinya orang melihat kita ni sebuah negara Islam, seorang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan juga bijaksana. Jadi adakah kita ni mempamerkan kepada mereka? Jadi itulah antara yang dapat kami bawakan pada hari ini. Baik, dengan itu kita ucapkan terima kasih tuan dengan sesi wawancara kita pada hari ini. Cukup mantap, cukup memberikan apa ni orang mereming belulung orang Makatani tadi. Orang Makatani ya, alhamdulillah, dan juga kita sangat bersyukur dan juga berbangga ya kerana kita ni berdua ni Mamara berkesempatannya untuk mengadakan bual bicara bersama dengan pembaca Ikrar pertama Hari Kemerdekaan 1984, iaitu 40 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah. Bapa terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Rahim bin Haji Matusin, iaitu pembaca Ikrar Merdeka yang pertama, kerana sudah datang yang keseluruhan pagi ya untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan juga cerita dan juga imbas kembali sewaktu detik bersejarah tersebut. Terima kasih tuan. Ya, terima kasih kerana menjemput saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.